Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan tips cemerlang sejarah kertas 2. Jangan lakukan kesalahan ini. Let's go. Kesalahan yang pertama, jangan lupa ayat pemula. Ini sangatlah penting. Contoh soalan, jelaskan faktor penyerahan Sabah kepada British, 2 markah. Maka, pelajar lihat yang berwarna ungu, bentuk penyerahan Sabah kepada British. Maka ini yang kita namakan sebagai ayat pemula dan mesti ditulis ketika menjawab jawapan. Bentuk penyerahan Sabah kepada British ialah memenuhi kepentingan British. Selain itu, memenuhi dasar British dalam hubungan luar. Maka, pelajar ini layak mendapat 2 markah. Ada ayat pemula dan ada 2 fakta yang diberikan. Seterusnya, kesalahan yang kedua, jangan tulis jawapan kurang daripada markah yang diberi. Bagaimana? Perhatikan markah yang berada dalam kurungan di sebelah kanan soalan. Pastikan jawapan anda tidak kurang daripada markah tersebut. Contoh soalan, jelaskan kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. 4 markah. Perhatikan markah yang dibulatkan itu. Maka contoh kepada jawapan ini ialah kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah tadi kita katakan sebagai ayat pemula dan disambung dengan fakta yang pertama, mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. 1 markah. Selain itu, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Markah yang kedua. Pelajar ini walaupun menjawab soalan ini tapi hanya layak mendapat 2 markah dan tidak mendapat markah yang maksimum. Sebab itu sangatlah penting untuk perhatikan markah di sebelah kanan dan jawab jangan kurang daripada markah yang telah diperuntukkan. Contoh jawapan yang lengkap ialah kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. 1 markah. Selain itu, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. 1 markah lagi. Seterusnya, membuka ruang kewarganegaraan. Markah yang ketiga dan mewujudkan kerjasama kaum. Markah yang keempat. Pelajar ini layak mendapat markah maksimum iaitu 4 markah. Yang ketiga, jangan jawab dalam bentuk poin. Hilang markah? Ya, mestilah hilang markah. Kerana menjawab dalam bentuk poin menyebabkan anda akan mendapat setengah ataupun separuh markah sahaja jika jawapan anda betul. Contoh soalan, nyatakan perkara yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka. 2 markah. Murid ini menjawab, dash yang pertama jenayah, dash yang kedua kekeluargaan. Tetapi walaupun jawapan murid ini betul, dia hanya layak mendapat setengah markah sahaja kerana menjawab dalam bentuk poin. Makanya, total ataupun jumlah markah yang murid ini dapat hanyalah 1 markah sahaja. Baik, ini pula adalah contoh jawapan yang sepatutnya ditulis. Perkara yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka ialah jenayah dan kekeluargaan. Maka akan mendapat 1 markah untuk jenayah dan 1 markah lagi untuk kekeluargaan. Jumlah markah adalah 2 markah. Ada ayat pemula dan diikuti dengan fakta dalam ayat yang lengkap. Tapi, ada jawapan yang boleh ditulis dalam bentuk poin sekiranya soalan yang ditanya juga dalam bentuk poin. Contohnya seperti soalan ini. Nyatakan perkara yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka dan soalan ada ditulis 1 roman dan juga 2 roman ataupun dalam bentuk poin. Maka murid boleh menjawab dalam bentuk poin juga seperti ini iaitu jenayah
dan juga kekeluargaan. Akan mendapat 1 markah untuk jenayah dan 1 markah lagi untuk kekeluargaan, jumlahnya adalah 2 markah. Yang keempat, jangan tulis jawapan menggunakan slash ataupun palang. Contoh soalan, Raja berikut berkaitan dengan Perang Dunia Pertama di Eropah. Pakatan ketenteraan X dan juga Y. Soalannya, apakah X dan Y? 2 markah. Contoh jawapan murid ialah kuasa paksi, palang, pakatan kuasa tengah. Y ialah pakatan bertiga, palang, kuasa bersekutu. Jangan tulis jawapan seperti ini dalam kertas jawapan anda. Sepatutnya hanya 1 jawapan saja dan jangan gunakan palang. Ini akan mengelirukan pemeriksa jawapan anda. Sepatutnya, murid perlu menulis 1 jawapan seperti X ialah pakatan kuasa tengah, Y ialah pakatan bertiga. Bagaimana pula jika terbalik? Kalau murid menulis X ialah pakatan bertiga, Y pula pakatan kuasa tengah. Boleh kat situ sebab tidak ada dinyatakan secara khusus. X dan Y. Yang terakhir, kelima, jangan ulang isi sebagai inference ataupun kesimpulan. Mengapa? Sekiranya anda menulis perkataan atau isi yang sama, akan ditanda sebagai ulangan. Jom kita tengok contoh soalan. Generasi muda pada hari ini perlu mempertahankan kedaulatan negara kita. Ulaskan 4 markah. Contoh jawapan yang diberikan oleh murid ialah, generasi muda pada hari ini perlu mempertahankan kedaulatan negara. Itu ialah ayat pemula ya. Kita dengan memelihara keharmonian negara. Fakta yang pertama, maka layak mendapat 1 markah. Hal ini kerana generasi muda adalah bakal pemimpin negara. Ada huraian. Dapat lagi markah yang kedua. Contohnya, berkawan tanpa mengira bangsa dan agama. 1 lagi markah yang ketiga iaitu contoh. Kesimpulannya, generasi muda mestilah memelihara keharmonian negara. Okey, di sini kesimpulan walaupun inference tapi disebabkan pengulangan yang terdapat pada memelihara keharmonian negara, maka dia akan dianggap sebagai ulangan. Elakkan untuk menulis ayat yang sama ataupun isi yang sama dalam jawapan anda. Baik, contoh bagi jawapan ini. Generasi muda pada hari ini perlu mempertahankan kedaulatan negara kita dengan memelihara keharmonian negara. Ada fakta yang disambung dengan ayat pemula, 1 markah. Hal ini kerana ayat huraian, generasi muda adalah bakal pemimpin negara. Markah yang kedua, contohnya ayat contoh, berkawan tanpa mengira bangsa dan agama. Kesimpulannya, generasi muda mestilah mempunyai semangat patriotisme untuk mengekalkan perpaduan dan keamanan negara. Tiada pengulangan isi ataupun perkataan dalam inference. Maka, murid ini layak untuk mendapat 4 markah. Ini adalah contoh jawapan kepada soalan. Saya yakin murid-murid lagi bijak untuk menulis jawapan yang lebih baik daripada ini. Okey, itu sahaja perkongsian ringkas untuk Cikgu Channel. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Dan selamat maju jaya dalam peperiksaan anda. Jumpa lagi.